Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kumpulan yang bertajuk Coronavirus berkaitan dengan Islam. Nama saya Ahmad Ashraf Nafi bin Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu virus corona berkaitan dengan Islam. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengenalan. First, virus corona atau lebih dikenali Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona boleh menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, jangkitan paru-paru yang berat hingga menyebabkan kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak ia menyerang warga tua, virus ini sebenarnya boleh menyerang sesiapa sahaja, mulai dari bayi, kanak-kanak kecil hingga orang dewasa, termasuklah ibu hamil dan ibu menyusui. Seterusnya, jangkitan virus corona disebut COVID-19 Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Disember 2019. Oleh sebab itu, ia digelar sebagai COVID-19. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Malaysia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijaksanaan untuk melakukan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dalam mencegah penyebaran virus corona. Di Malaysia sendiri, Malaysia melaksanakan kebijaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk mengekang penyebaran virus ini. Dan seterusnya, coronavirus adalah kumpulan virus yang boleh menjangkiti sistem pernafasan. Pada banyak kes, virus ini hanya menyebabkan jangkitan pernafasan ringan seperti selesema. Namun virus ini juga boleh menyebabkan jangkitan pernafasan berat seperti jangkitan paru-paru, pneumonia. Selain virus ini juga termasuk dalam kelompok virus yang menyebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome SARS dan virus menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome MERS. Meskipun disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, iaitu coronavirus COVID-19, memiliki beberapa perbezaan dengan SARS dan MERS. Antara lain dalam hal itu seperti kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Iskandar. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang objektif dan persoalan kajian. Kajian saya merangkumi 4 objektif tentang isu coronavirus ini. Yang pertama ialah kajian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengenal pasti punca berlakunya coronavirus ini sehingga ia mampu merebak ke serata dunia. Yang kedua ialah kita dapat tahu bahawa kesan wabak ini boleh mengakibatkan sehingga membawa maut. Ini dapat memberi sedikit pendedahan terhadap wabak coronavirus ini. Yang ketiga ialah dengan mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi wabak ini sebelum wabak ini masuk ke fasa yang lebih kritikal.
kerana antibodi kita tidak lagi mampu melawan virus ini. Dan objektif yang terakhir ialah kajian ini dapat menyedarkan manusia tentang pentingnya makan makanan yang dibenarkan dalam Islam dan hikmah yang akan terjadi apabila kita makan makanan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Terdapat beberapa persoalan yang dibincangkan daripada tajuk ini. Antaranya ialah coronavirus ini mula merebak daripada satu negara hingga ke serata dunia. Dan seperti yang kita dapat lihat, jumlah kematian semakin hari semakin meningkat di beberapa negara. Soalannya ialah dari mana munculnya wabak coronavirus ini? Yang seterusnya, seperti mana yang kita tahu, wabak ini telah merebak sehingga meragut nyawa dan hampir setiap hari ada berita mengenai kematian daripada wabak ini. Dan persoalannya, apakah yang akan terjadi jika wabak ini tidak dapat diatasi? Oleh itu, negara kita telah mengambil langkah untuk mengurangkan penyakit ini dari terus merebak. Dan apakah cara yang terbaik yang boleh dilakukan untuk mengatasi wabak ini sehingga kadar kematian terus menurun sehingga tiada lagi kes yang berlaku? Persoalan yang terakhir ialah apakah hikmah yang patut kita ambil daripada wabak coronavirus ini? Kerana seorang Muslim seharusnya bersangka baik terhadap apa yang berlaku ini kerana Allah SWT Maha mengetahui dengan setiap yang terjadi dan yang akan terjadi di bumi ini yang boleh kita jadikan sebagai iktibar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman dan saya akan menceritakan tentang tinjauan literatur. Dalam sejarah manusia terdapat dua wabak coronavirus utama yang melanda di dunia, iaitu menurut kepada Rabaan 2020, coronavirus yang telah berlaku ialah SARS-CoV, iaitu 2002 dan MERS yang berlaku pada 2012. SARS-CoV berlaku di China sementara MERS berlaku di Saudi Arabia. Sekarang dunia sedang dilanda oleh wabak yang baru, iaitu SARS-CoV-2 ataupun dikenal sebagai COVID-19, di mana kes pertama dilaporkan di Wuhan, China pada 31 Disember 2019. Apabila dibandingkan dengan wabak ni, COVID-19 ini kurang patogenik, maka kurang bahayanya kepada manusia. Tapi virus ini merebak dengan lebih cepat berbanding dengan virus sebelum ini. Ini mungkin dijelaskan dengan perbezaan struktur dalam protein S antara coronavirus. Protein S daripada COVID-19 mempunyai 12 tambahan nukleotida, maka memudahkan penyediaan dan protein S dan meningkatkan kecekapan penyebaran. Berlangsung yang kedua, menurut Dana 2020, coronavirus adalah virus RNA untai tunggal yang positif. Manusia yang berjangkit dengan virus ini akan menunjukkan simptom seperti demam, batuk kering, keletihan, mialgia dan kesukaran bernafas ataupun sesak nafas. Virus selalunya bermutasi, lalu COVID-19 ni akan mempunyai dua jenis virus, iaitu daripada jenis L dan S yang berdasarkan perbezaan genom. Jenis S adalah jenis virus yang kurang agresif kerana evolusinya lebih tua dan kurang invasif daripada jenis L. Kita boleh menjangka yang lebih banyak bermutasinya akan berlaku jika berlangsung. Seterusnya kita akan menurut kepada Muhammad Amin Suma 2020, bertafakur tentunya menjadi salah satu ciri penting dalam menangani COVID-19 dia. Umat manusia hendaklah bersabar menghadapi wabak penyakit ini. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan suatu kali Aisyah bertanya kepada Nabi SAW tentang wabak penyakit. Rasulullah SAW bersabda, wabak penyakit itu adalah orang-orang yang dia dikehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Jika terjadi suatu wabak penyakit, ada orang yang menetap di dirinya, ia bersabar hanya berharap balasan daripada Allah SWT. Ia yakin tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka ia menjadi balasan seperti mati syahid. Umat Islam juga hendaklah bersangka baik
dan beriktiharlah akan perkara yang berlaku di dunia ini. Mereka janganlah menyimpan rasa perasaan dendam kepada orang Cina dan menyalahkan mereka kerana wabak penyakit ini berasal daripada Cina. Umat Islam juga hendaklah banyakkan doa dan akan keselamatan seluruh umat Islam daripada berjangkiti dan manusia di dunia ini. Mereka juga hendaklah berdoa agar penawar dapat dijumpai dengan segera agar umat Islam dapat melaksanakan kehidupan keharian mereka seperti biasa. Menurut Nur Azharuddin Husni 2020, penyakit datangnya daripada Allah dan Allah juga yang menyembuhkan penyakit itu. Pesakit itu. Untuk mengelakkan wabak ini daripada berlaku lagi, manusia hendaklah mengamalkan gaya hidup yang sihat. Mereka hendaklah makan makanan yang sihat dan halal. Itu kerana Islam melarang manusia memakan makanan yang tidak halal kerana makanan tersebut boleh menjejaskan kesihatan kita. Menurut surah Al-Maidah ayat 3, diharamkan kepada kamu bangkai binatang yang tidak sembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah. Netizen di media sosial juga memainkan peranan penting dalam perkara ini kerana dengan tidak mengheburkan berita palsu banyak berlaku di zaman sekarang ni supaya dapat mengelakkan pembimbangan dan menabur fitnah kepada pihak yang tidak bersalah. Orang juga hendaklah memakai topeng mulut untuk langkah berjaga-jaga. Akhir sekali kita akan menurut kepada Muhammad Ali 20. Orang ramai bimbang kerana ramai menganggap wabak ini sebagai petanda kiamat seperti janjikan Allah SAW dan Rasulnya semakin hampir tiba. Tapi banyak juga tanda kiamat sudah muncul seperti kawasan padang pasir dan gesang di tanah Arab ditumbuhi rumput. Pergerakan masa yang cepat berlalu juga membuatkan manusia berasa bimbang. Perasaan seperti ini pernah digambarkan Nabi SAW dengan sabdanya, tidak akan kiamat kecuali apabila masa cepat berlalu, setahunnya seperti sebulan dan sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari dan sehari seperti seseorang menyalakan pelepah kurma. Maka kita hendaklah bertaubat dan meminta ampun dengan secepat mungkin dan diajak benar-benar beriman dengan hari kiamat yang pasti akan terjadi dengan membuat persiapan sebelum tiba tanda kiamat besar. Lalu misal kita tidak sempat buat apa-apa. Itu saja dari saya, Aiman. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hakim bin Zulkifli. Hari ini saya akan bercakap tentang dapatan kajian mengenai coronavirus menurut Islam. Untuk menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai wabak coronavirus ini, saya akan menerangkan satu persatu objektif kajian yang kami buat. Untuk objektif yang pertama ialah puncanya wabak coronavirus ini ada dan bagaimana wabak ini boleh merebak ke serata dunia. Coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 adalah penyakit penting yang kini menjadi masalah global. Bayangkan pada awalnya wabak ini hanya berpusat di China, tepatnya di Wuhan. Tetapi sekarang dah merebak di pelbagai pelosok dunia. Banyak negara telah berwaspada terhadap kehadiran virus ini. Negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, Vietnam, Jepun, Iran sibuk menangani virus berbahaya ini. Negara-negara maju lain seperti Itali, Inggeris, Sepanyol telah mewujudkan keadaan darurat nasional corona dengan melaksanakan penguncian, iaitu pengasingan dengan menutup akses bandar dan perkhidmatan awam. Fenomena sosial yang dapat diperhatikan di dunia ini ialah virus yang berubah dari satu negara ke negara lain yang mengalami penyebaran yang ketara.
ia menjadi masalah serius yang sedang dihadapi oleh pelbagai negara. Seperti yang dikatakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bahawa coronavirus adalah ancaman global yang paling bahaya hari ini. Semua negara yang terlibat perlu mengambil langkah pencegahan untuk mencegah lebih banyak kematian. Virus COVID-19 tidak dapat dinafikan juga merupakan makhluk yang dicipta oleh Allah SWT. Sebagai umat Islam, dipercayai bahawa setiap ciptaan mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung bagi manusia. Allah SWT berfirman dengan surah Al-Hajj ayat ke-85 yang bermaksud, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara mereka tetapi dengan betul. Berdasarkan ayat di atas menyatakan bahawa dan kami tidak menciptakan langit dengan semua yang menghiasi mereka, dan juga bumi tidak diciptakan dengan semua makhluk di permukaan atau perutnya, dan juga apa yang ada di antara mereka, iaitu langit dan bumi, keduanya apa yang telah diketahui oleh manusia atau tidak akan diketahui. Kita tidak akan menciptakan semuanya melainkan dengan hak yang selalu disertai dengan kebenaran dan pertujuan tepat, bukan untuk dibuat main atau sia-sia. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang objektif yang kedua, iaitu kesan coronavirus ni terhadap peradaban manusia pada masa sekarang. Wabak virus corona ini atau nama lainnya COVID-19 telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dasar pembatasan sosial atau kuarantin yang dilaksanakan oleh sejumlah negara untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini. Perintah berkurung atau kuarantin memerlukan setiap warga negara untuk mengasingkan diri di rumah dan mengurangkan aktiviti di luar rumah. Wabak coronavirus ini menurut tabiat baru bagi masyarakat dari jarak sosial hingga jarak fizikal. Di Malaysia, jarak sosial dan fizikal dipromosikan dengan hashtag Stay at Home. Dengan dasar larangan sosial ini, kebanyakan aktiviti masyarakat telah berubah secara drastik, seperti peraturan bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dalam talian dan pelbagai aktiviti lain yang memfokuskan diri di rumah. Keadaan ini pastinya membuatkan ahli keluarga tiba-tiba terpaksa tinggal di rumah dan berpindah di rumah bersama selama 24 jam dan dalam jangka masa yang tidak menentu. Aktiviti yang hanya dilakukan di rumah memang sangat berisiko untuk membuat orang berasa bosan, tepu, tekanan dan pelbagai perasaan negatif yang lainlah. Namun, ini berlaku apabila sebuah rumah yang pada awalnya merupakan tempat pulang untuk melepaskan keletihan, cari ketenangan, membina keluarga, mendidik anak-anak dan membina peradaban hanyalah tempat pulang ke rumah untuk tidur, makan dan membagikan wang mengikut barang perbelanjaan. Rasa kebosanan ini akan timbul bila berkumpul dengan keluarga, hanya akan berlaku sekiranya tiada ikatan emosi dan kerohanian yang terbentuk dalam setiap ahli keluarga. Tidak hairanlah kalau dengan duduk di rumah sahaja mampu menyeksakan kebanyakan keluarga, kerana perkembangan semasa sememangnya menuntut keluarga yang jauh dari rumah mereka. Ibu bapa yang sama-sama bekerja, anak-anak di sekolah hingga petang, kerja rumah sehingga penjagaan bayi diserahkan kepada pembantu rumah. Ini akan menyebabkan revolusi dalam rumah tangga akan berlaku, di mana perkara yang jarang dilakukan akan menjadi perkara yang biasa sepanjang tempoh kuarantin di dalam rumah berlangsung. Selain daripada itu, saya akan menerangkan iaitu dengan langkah yang patut kita ambil untuk mencegah daripada wabak
coronavirus ini daripada terus merebak dan boleh menyebabkan pengurangan populasi manusia di dunia ini. Seperti mana yang kita tahu, pintu masuk ke terminal antarabangsa di sejumlah negara juga diperketat dan dijaga. Setiap pelancong asing dipantau dan dikesan oleh pegawai untuk memastikan keadaan kesihatan mereka. Bahkan di Arab Saudi juga melarang manusia untuk melakukan haji sementara. Dan semoga haji tidak ditutup dengan Islam dengan menunaikan haji dengan penuh khusyuk. Dengan adanya kebijakan tersebut, tentunya dilaksanakan oleh negara-negara ini bertujuan untuk melindungi warganya dari serangan coronavirus. Secara perubatan, virus ini sangat bahaya bagi tubuh manusia kerana boleh membuatkan orang sakit dan bahkan boleh menyebabkan kematian. Penyebaran virus ini juga besar dan cepat tindakan pencegahannya atau antisipasi yang perlu kita ambil. Di Malaysia sahaja hingga Mei ini terdiri daripada 6,635 kes, hanya 4,863 orang yang dinyatakan sembuh. Angka tersebut dianggap sangat membingungkan sehingga mereka diminta untuk mematuhi peraturan pemerintah dalam upaya mereka mencegah wabak coronavirus ini. Oleh itu, bolehkah kita mematuhinya? Sekurang-kurangnya ada beberapa perkara yang perlu diketahui mengenai sekatan semasa wabak ini. Perintah berkurung. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan perintah berkurung ni? Adakah perintah berkurung pernah berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya? Pernah. Sebelum tu saya akan terangkan masuk lockdown. Lockdown adalah istilah bahasa Inggeris yang bermaksud mengunci atau mengunci semua akses masuk dan keluar dari satu kawasan. Sambung pada zaman Nabi tadi. Pada zaman Nabi ada penyakit yang ditakuti kerana menular dan dapat menyebabkan kematian. Penghidapnya akan mengalami tumpuk-tumpuk merah pada kulit dan juga mengalami kebas dan kelemahan badan. Wabak penyakit kusta juga dijumpai di daerah Haramain dan pada waktu itu tak ada pun penawar. Sehingga pada awal tahun 1873 kajian dilakukan untuk mencari penawar penyakit kusta tu. Walaupun pada masa Nabi ada mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa untuk menyembuhkan penyakit kusta. Pada masa itu pengasingan atau penguncian dilakukan untuk mengurangkan potensi penularan penyakit itulah. Seperti dalam pepatah yang diriwayatkan oleh Bukhari, jika anda mendengar wabak di suatu daerah, jangan masuknya. Tapi jika ada wabak di mana anda berada, maka jangan tinggalkan tempat tu. Riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahawa jika terjadi wabak di tempat kediaman kita, tak boleh keluar kawasan daripada tempat tu kerana berpotensi menjangkiti kawasan lain. Sebaliknya, jika ada kawasan atau seseorang yang terkena jangkitan tu, lebih baik kita menjauhkan diri dari jangkitan tubuh tersebut agar kita tak dijangkiti atau menular secara langsung. Dengan perintah berkurung dilaksanakan oleh pemerintah kita, adalah baiknya juga kalau kita patuh perintah tu. Ini kerana bagi mengelakkan wabak coronavirus ini menjadi lebih aktif dan boleh menyebabkan jumlah kematian bertambah. Tekutlah kematian tu dah banyak lah sekarang. Janganlah kita pentingkan diri sendiri dengan saja keluar rumah tanpa sebab, boleh menyebabkan orang lain juga terkena wabak ni kalau kita membawa wabak tu. Perintah berkurung ini telah menyebabkan semua orang tak puas hati sehingga ada yang berkeras juga untuk keluar rumah. Siapa je tak rimas kalau kena duduk rumah lama-lama, betul tak? So, janganlah pentingkan diri sendiri dengan tempoh masa yang panjang tu. Kita haruslah mengambil langkah perintah berkurung ini dari aspek positif, di mana bukan kita je yang fikir pasal tak suka, rimas dan sebagainya. Malah pihak kerajaan juga tidak, terutamanya pihak hospital yang tak sanggup menghabiskan masa mereka untuk bekerja hanya untuk menyembuh dengan matlamat agar kita sembuh dari jangkitan coronavirus ini. Kita juga sebagai manusia biasa
perlulah juga berkorban untuk mereka dengan patuh arahan pemerintah supaya wabak coronavirus ini akan hilang selama-lamanya, insya-Allah. Akhir sekali, saya akan menegaskan tentang objektif yang keempat, di mana kenapa pentingnya seorang Muslim perlu makan makanan yang dibenarkan dalam Islam, dan hikmah yang kita boleh ambil daripada wabak coronavirus ini. Kalau kita berujuk kepada agensi dekat China tu, agensi Xinhua yang memetik wakil Institut Kebangsaan Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit sebagai berkata, 33 dari keseluruhan 580 sampel yang diperolehi dari pasar Wuhan, China menggunai asid nukleik 2019. Laporan media sebelum ini pernah menyebut banyak kes penyebaran penyakit berjangkit dari segi kedudukan geografi itu menunjukkan hubung kait yang rapat antara epidemik dan pasar malam laut. Dalam bahasa mudah adalah dapat dikatakan coronavirus berpunca daripada virus yang berasal daripada haiwan yang sakit, khasnya haiwan yang berbisa dan eksotik. Kataan yang menarik di sini ialah haiwan berbisa dan eksotik yang sakit. Sakit di sini mungkin sakit yang dialami oleh haiwan tersebut apabila hendak dibunuh untuk dijadikan sajian, atau haiwan tersebut sememangnya sakit. Pertama sekali, kita mestilah amalkan gaya hidup sihat melalui pemakanan yang halal tayyiban, kerana setiap tegahan atau larangan daripada Allah SWT itu mempunyai sebab-sebab tertentu, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Mafhumnya, wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Allah Subhanahu Wa Taala juga memperincikan makanan yang diharamkan itu seperti mafhumnya, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak sembelih, dan darah yang keluar mengalir, dan daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang disembelih kerana yang lain daripada Allah, dan yang mati tercekik, mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, mati yang dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawa lah, dan yang sembelih atas nama berhala. Dan diharamkan juga kamu melihat nasib dengan undi batang-batang panah tu. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Rasanya sekian daripada saya. Terima kasih. Coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 ini masih lagi menjadi isu yang terbesar yang masih lagi terjadi di seluruh negara. Terdapat sedikit kelemahan semasa proses untuk membendung wabak ini. Kelemahan itu ialah terdapat beberapa individu yang ingkar dengan arahan yang telah ditetapkan untuk mengurangkan kes ini. Arahan tersebut ialah arahan perintah berkurung yang diwajibkan kepada semua rakyat di Malaysia ini. Perkara tersebut telah menyebabkan proses untuk mengurangkan kes ini tergendala sehingga telah mencatatkan kes kematian yang semakin hari semakin meningkat. Sebagai orang Islam dan rakyat di Malaysia, kita seharusnya mendengar nasihat dan arahan yang diberi demi kebaikan kita semua, kerana itu adalah satu-satunya alternatif sebagai penawar untuk mengurangkan wabak ini buat masa sekarang. Dan Islam juga melarang perbuatan berbahaya dan memberikan kemudaratan kepada orang lain di persekitarannya, sama ada keluarga, masyarakat maupun rakyat di negaranya, tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Berdasarkan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dirumuskan dari surah Al-A'raf ayat 56 seperti firman-Nya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya.
Larangan itu turut disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibnu Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Kaedah dan arahan itu mempunyai hikmah di sebaliknya demi kebaikan kita bersama, dan sekiranya kita memahami kaedah cabang itu, maka ia akan menjawab persoalan mengapa pesakit positif COVID-19 atau orang yang dinasihatkan melakukan kuarantin dan juga tidak dibenarkan ke tempat lain termasuk masjid dan juga surau. Sebagai kesimpulan, kes penyebaran wabak COVID-19 ini masih lagi berlaku di seluruh negara sehingga hari ini. Pelbagai usaha yang telah dilakukan untuk membendung perkara ini dan ia merupakan satu kes yang mencabar untuk dibendung. Gaya hidup manusia di dunia ini begitu luas dan mempunyai kehidupan dan prinsip tersendiri. Manakala kita sebagai umat Islam harus meyakini bahawa penyakit itu datang daripada Allah SWT berdasarkan sebab musabab yang berkaitan dengan gaya hidup manusia. Dalam bahasa mudah juga, coronavirus ini berpunca daripada virus yang berasal daripada haiwan yang berbisa dan eksotik, dan juga tidak elok untuk kita makan yang boleh memudaratkan kehidupan kita di masa hadapan. Terdapat beberapa perkara yang kita dapat lakukan untuk mencegah perkara ini. Saranan untuk mencegah wabak ini daripada terus berlaku ialah dengan mengamalkan gaya hidup sihat melalui pemakanan yang halal dan baik, kerana setiap larangan Allah SWT mempunyai sebab tertentu. Selain itu, kita seharusnya patuh akan arahan dengan meneruskan kuarantin di rumah sehingga wabak ini dapat dibendung. Kerana jika kita kuarantin di rumah, kita dapat mengurangkan persentuhan ataupun berjumpa dengan orang lain kerana dikhawatiri akan menyebabkan virus itu lebih tersebar. Hari sekali, jika kita mempunyai kerja yang tidak dapat dielakkan di luar seperti bekerja ataupun ingin membeli barang keperluan di luar kawasan rumah, lebih elok jika kita memakai topeng mulut dan juga pembersih tangan yang kuman sebelum keluar dari kawasan rumah untuk mengelakkan diri kita dijangkiti wabak tersebut. Sekian sahaja daripada saya dan rakan saya. Terima kasih.